Salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya adalah berkenaan dengan isu PRN Negeri Johor, yang mana kita lihat ada pertelingkahan di antara blok pembangkang ini, yang mana kita tahu Pakatan Harapan memberi ruang kepada parti muda yang diasaskan oleh YB Syed Saddiq. Pada dasarnya saya amat gembira kerana ada perjuangan baru ataupun ada parti baru yang memperjuangkan sesuatu. Tetapi yang mengelirukan rakyat adalah apabila kita lihat mereka bertelagah hari ini dengan Pakatan Harapan, yang mana mereka rasakan kursi-kursi yang mereka mau bertanding itu adalah kepunyaan mereka. Dan kita tahu juga bahawa parti muda ini parti baru, serta juga yang mana kalau mereka nak mengambil kursi-kursi yang ditinggalkan oleh parti Bersatu dahulu, jadi mereka perlu memikirkan perkara ini dengan baik dan membuat rundingan. Bukan mereka membuat komen-komen yang ada di Facebook. Jadi di sini saya lihat bahawa parti muda ini jangan kita terlalu lebih kuah, kerana politik ini bukan kita hendak berjuang atas kita ingin kemenangan dan kita hanya memperjuangkan sesuatu yang rakyat mungkin anak muda nak. Ini bukan dia. Jadi di sini saya lihat bahawa parti muda ini, yang mana rakyat pun keliru dengan sikap parti muda ini, yang mana jika betul parti muda ini ingin bergabung dengan Pakatan Harapan, ingin bergabung dengan blok besar Pakatan Harapan, kenapa tidak nak bergabung sekali? Jadi ini yang berlaku, yang kita takut. Yang dah bergabung dahulu pun sudah melakukan pengkhianatan, yang mana kita tahu seperti YB Syed Saddiq pun boleh kita juga katakan bahawa beliau ini tidak sealiran dengan Pakatan Harapan, kerana beliau mengikut bos lama pada waktu itu, yaitu Tun. Hari ini beliau menubuhkan parti baru dan keluar pula daripada parti Tun dan menubuh parti baru ini. Di sini jelas kita lihat juga beliau tidak nak bergabung dengan Pakatan Harapan, tetapi berada di blok pembangkang. Jadi di sini kita sebagai rakyat memikirkan bahawa parti ini untuk apa tujuannya? Adakah ini untuk memecah belahkan undi, ataupun hanya untuk mereka mementingkan hala tuju mereka sendiri? Ini yang membuat rakyat keliru. Jadi jangan mengelirukan rakyat berkenaan dengan isu ini. Jika ingin bergabung, jika ingin kemah besar bersama Pakatan Harapan, maka sepatutnya muda ini mereka bergabung saja dengan Pakatan Harapan dan tidak perlu melakukan perkara-perkara yang dilihat oleh rakyat memecah belahkan undi. Inilah yang saya lihat. Jadi untuk parti muda ini, nasihat saya sebagai rakyat biasa ini, jika kamu betul-betul rasa kamu dah kuat, ingin percubaan kamu kali ini berjaya, maka kamu boleh tidak duduk di blok pembangkang bersama Pakatan Harapan, tetapi kamu kalau rasa begitu kuat, lawan semua kursi, itu pun tidak apa. Tetapi jangan menyusahkan parti lain, yang mana agihan kursi itu diberi mengikut apa yang kehendak Pakatan Harapan, yang mana jika orang dalam muda ini tidak bersetuju, maka itulah yang saya katakan, lawan semua sekali kursi. Jadi jangan menyusahkan orang, supaya kita tahu bahawa blok yang kamu tubuh ini, yaitu blok pembangkang yang ada ini, tidak bekerja sama. Jadi senang rakyat boleh tahu bahawa blok muda adalah blok muda, manakala blok Pakatan Harapan adalah blok Pakatan Harapan. Ini pandangan saya. Dan saya lihat juga dalam blok Pakatan Harapan ini sendiri pun, kalau saya lihat komen-komen YB pun, inilah yang membuatkan kadang-kadang tidak sealiran. Walaupun memang pahit juga kita nak mendengar apa yang saya sebagai rakyat ini nak mempertikaikan ini, yaitu yang mana apabila saya lihat komen-komen YB berkenaan dengan isu keadilan rakyat, yang lain-lain. Sekarang ini kita sudah bergabung sebagai satu gabungan dalam Pakatan Harapan, perkuatkan saja jentera, dan tidak perlu lagi kita nak melihat bahawa perlu memberi laluan kepada parti-parti lain, kerana mereka ini bukan berada di blok pembangkang. Mereka hanya blok Pakatan Harapan, tapi mereka adalah di blok pembangkang. Kita tidak mahu lagi akan datang dia itu, yaitu mereka-mereka ini mengkhianat lagi. Adakah kita ini boleh mempercayai 100% bahawa blok pembangkang yang ada hari ini, seperti muda ini, kita yakin bahawa mereka akan kekal bersama blok pembangkang apabila berjaya menang dalam PRN ini? Inilah yang membuatkan nanti rakyat yang menyokong kepada parti pembangkang ini terguris. Jangan memikirkan kepentingan pribadi
yang mana sesuka hati saja calon ataupun mereka-mereka yang memegang jawatan tertinggi dalam parti mengeluarkan kenyataan mereka. Karena kuasa itu ada di tangan pengundi. Muda hari ini saya lihat lantang bersuara, tetapi hanya di sosial media. Mungkin presiden saja yang kekal mengeluarkan suara yang lantang tentang isu-isu negara. Tetapi ahlinya ataupun mereka-mereka yang memegang jawatan dalam parti muda, saya tidak nampak menonjol ke depan dalam isu-isu negara pun. Jadi hari ini apabila PRN di negeri Johor ni, mereka seolah-olah saya lihat bertelagah tentang pengagihan kursi. Maka itulah saya kata tadi. Jika betul kamu rasa kamu kuat, maka kamu lawanlah semua kursi yang ada. Tidak perlulah nak cerita tentang nak buat kemah besar ke, nak bergabung dengan parti lain ke. Karena ini kemauan kamu sebagai blok pembangkang yang mana kamu rasa kamu lebih hebat. Saya dah lihat perkara ini beberapa minggu yang lalu. Saya tengok begitu lantang ahli-ahli yang ada dalam parti muda dan mereka-mereka yang kanan dalam parti ini menyuarakan pendapat mereka, merasakan bahawa PKR DAP amanah ini tidak memberi ruang kepada mereka. Tetapi hakikatnya kamu juga tidak bergabung dengan Pakatan Harapan. Kamu menjadi blok pembangkang yang mana ke kiri tidak, ke kanan tidak. Jadi apa tujuannya? Dan kamu juga tidak semuanya masih baru semua. Yang ada jawatan yang kita tahu adalah Sen Sadiq sebagai presiden parti. Kita tidak tahu akan datang 5 tahun ataupun selepas PRU ini apakah Sen Sadiq itu kekal sebagai YB lagi. Jadi ini kita rakyat ini perlu lihat yang mana calon-calon itu jika rasa diri sendiri itu belum lagi turun ke bawah, yang mana calon segera hari ini memberi laluan dan mengakibatkan blok pembangkang itu mengecil, yaitu blok Pakatan Harapan itu, karena memberi laluan kepada parti muda ini untuk bertanding. Ini nanti akan menyukarkan apabila contohnya Pakatan Harapan menang dan ingin menubuhkan kerajaan. Jika mereka ini lompat lagi parti sekali lagi, bagaimana? Seperti mana yang kita lihat. So inilah yang saya lihat. Jadi untuk parti muda ini nak bersuara sangat dalam mereka nak membuat pengagihan kursi ini. Berapa saja yang ada ya terimalah. Tidak perlu akar umbi nak bersuara lagi. Karena kalau kamu nak bersuara, itulah saya kata bertandinglah di semua kursi. Buatlah blok pembangkang kamu sendiri. Dia jadi 3 blok. Lepas ni PRU bertanding juga semua kursi. Jadi ini lebih baik. Jadi jangan menyusahkan Pakatan Harapan. So itu nasihat saya kepada mereka yang ada di parti muda, termasuk presiden, supaya jangan membuat sesuatu yang menyukarkan rakyat buat pilihan. Hanya menjadi orang kata mengganggu. Jika nak lawan, lawan betul. Jika tak nak lawan, jangan menyusahkan orang. Jika nak bergabung, bergabung terus masuk dalam komponen Pakatan Harapan. Jangan jadi blok-blok yang macam-macam. So itulah penjelasan saya. So sekian, terima kasih.